Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua rakan serta follower FB Solehah Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Hari Isnin 4 hari bulan 5 2020. Okey. Boleh tolong kongsikan dan boleh tolong share Soleh punya link FB Live pada hari ini, supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Sebelum Soleh buat live tadi, Soleh terima 2 surprise delivery. Tak tahu siapa bagi. Yang tulisannya adalah apa? Kepada Umi. So kalau Umi tu saya tahulah ejen Solehah yang bagi. Okey. Tanpa membuang masa, mari kita sama-sama mulakan sharing serta majlis ilmu kita hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, tajuk perkongsian Solehah hari ini, sharing yang ke-198 adalah tempat asal kita. Adakah anda semua sedar di manakah kita berasal? Adakah kita datang dari mana? So Allah hidupkan kita dekat dunia ni supaya kita dapat menuju ke tempat asal kita satu hari nanti, iaitu tempat yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Sama ada kita ditempatkan di neraka ataupun di syurga, insya-Allah kita nak kembali ke tempat asal kita, iaitu di syurga. Semua manusia pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah dan akan ditempatkan di tempat asal mereka, iaitu syurga. So cara macam mana kita nak merealisasikan jalan dakwah kita ni, jalan mujahadah diri kita ni, macam mana kita nak road to jannah. So Allah suruh kita pegang kepada 4 formula ni. Dosa jangan ditambah, amal jangan dikurangkan, cinta jangan dibahagi-bahagikan, dan hidup hanya satu kali. So kalau kita pegang dengan 4 formula ini, insya-Allah kita akan kembali ke tempat asal kita dengan selamat, lancar dan cepat. Insya-Allah. So semua manusia semua akan kembali ke tempat asal. Kita hidup dekat manusia ni hanyalah persinggahan, hanyalah tempat persinggahan kita yang hanya sementara, seketika cuma, dan tempat kita yang kekal selama-lamanya adalah di syurga nanti, insya-Allah. Selepas amal ibadah kita ditimbang, amal kebajikan kita ditimbang, kita dihisap dan seterusnya, sehinggalah kita melalui proses-proses macam mana kita nak melalui titian siratal mustaqim, macam mana kita nak sampai ke dalam, nak masuk ke pintu syurga. So Allah suruh kita jaga amar makruf nahi mungkar. Sebabnya tujuan kita dihidupkan di dunia ni adalah untuk menjaga agama Allah, adalah untuk menyebarkan kebaikan, untuk berkongsi manfaat ilmu yang berkat dengan ramai orang. Sebab tu kalau kita nak kembali ke tempat asal kita dengan selamat, buatlah apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Contohnya Allah suruh kita jaga solat, so kita jaga solat. Jagalah solat kita sehari 5 kali, 5 fardu solat yang kita diamanahkan, diwajibkan untuk melakukan. So kita jangan culas, jangan leka, jangan lalai. Buat sehabis baik, persembahkan kualiti solat yang terbaik. Dan apa lagi? Cara kita nak kembali ke tempat asal kita dengan sangat bahagia, dengan sangat cepat, dengan sangat lancar dan mudah adalah kita kena perbanyakkan bersyukur,
memperbanyakkan infak harta ke jalan Allah dengan cara kita cari sumber rezeki banyak-banyak, cari sumber rezeki yang berkat, yang halal banyak-banyak supaya kita dapat menginfakkan harta dan rezeki yang kita cari berbondong-bondong yang banyak sangat tu, kita kongsikan dengan ramai orang dengan cara jalan sedekah dan zakat. Sebab tu nanti di hari akhirat nanti Allah akan ukur dan Allah akan timbang berapa banyak tabung amal jariah kita, tabung saham akhirat kita dah sampai paras mana, dah sampai level mana untuk kita melayakkan diri kita untuk masuk ke dalam syurga, iaitu tempat asal kita. So, semua manusia mendambakan sebuah syurga yang terindah. Sudah tentu, solah juga tidak terkecuali. So, macam mana cara kita nak meraih kasih sayang Allah, nak dapatkan redha Allah, nak masuk syurga tanpa hisap, nak masuk syurga dengan selamat, nak masuk syurga dengan sangat mudah. Kalau boleh tak ada rintangan langsung, halangan langsung, Allah terus masukkan kita ke dalam mana-mana pintu syurga yang kita nak. So, banyakkan jaga hubungan dengan Allah, banyakkan jaga hubungan dengan keramat hidup. Macam mana kita hari ni hubungan kita dengan suami ataupun ibu bapa kita? Adakah kita menjadi isteri yang solehah, isteri yang menyejukkan hati suami? Adakah selama ini kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita? Kita jaga dan santuni mereka sehabis baik? Allah akan tanya dan Allah akan persoalkan kita di hari akhirat nanti. Adakah kita telah menjalankan tanggungjawab yang sangat baik untuk mereka? Kita sebagai isteri, adakah kita menjaga kehormatan diri kita, jaga maruah diri kita, jaga makan pakai minum suami kita dan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang? Semua ni akan dinilai dan akan dihisap di hari akhirat nanti untuk melayakkan kita kembali ke tempat asal kita. So, percayalah pada formula dosa jangan ditambah. Amal hendaklah kita jangan berkurangan. Kalau boleh setiap hari improve. Improve amalan kita, improve bekalan akhirat kita. Ibadah kita jangan culas. Jangan ada kita rasa berat nak beramal, nak istiqamah. Tetapi setiap hari kita hendaklah berazam nak menjadi lebih baik setiap hari. Kita sebagai hamba ni memang tak lari daripada dosa setiap hari. Sebab tu Allah suruh kita sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat, sentiasa sucikan hati kita, sentiasa bersihkan hati kita daripada segala penyakit serta sifat-sifat mazmumah. Sebab segala perkara negatif dan perkara buruk ni hanya akan memakan serta merugikan diri kita. Kalau kita nak kembali ke tempat asal kita, iaitu syurga, kita nak kembali dengan selamat. So, kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Kita jaga sedekah kita, kita jaga silaturahim, kita jaga solat kita. InsyaAllah kita akan bahagia dunia akhirat. Di samping tu, jangan menyakiti hati orang lain. Jangan berprasangka dengan orang lain. Sentiasalah tanam dalam diri kita, nawaitu dalam diri kita untuk jaga hubungan sesama manusia. Tak nak bermusuh-musuhan, tak nak bermasam-masam, tak nak bergaduh sana sini, tak nak berdendam bertahun-tahun. Tahukah kalian hubungan yang retak ini hendaklah kita pulihkan sebelum nyawa kita dicabut, supaya inilah tangan-tangan yang akan berpimpin tangan dengan kita di hari akhirat nanti, iaitu hubungan antara adik-beradik kita, hubungan antara kita dan kawan-kawan kita, antara bos dan majikan dan juga pekerja. So, kita kena jaga hubungan sesama manusia ni, jangan sakitkan hati orang. Cuba jaga sekeping hati ni. Jangan ada rasa cemburu, jangan ada rasa khianat, iri hati. Tengok orang berjaya sikit, kita dah rasa panas. Tengok orang dapat lebih sikit, kejayaan banyak, kita dah rasa tak senang duduk. Mulalah kita menggunakan bomoh, santau dan segala perkara yang mengundang kemurkaan Allah sehingga melanggar akidah Islam. Kita tak sedar, tapi yang kita tahu, kita nak kita yang menang. Sebab tu, kita kena berpegang kepada Allah yang satu. Kita kena berpegang kepada Allah yang satu. Tauhid kita, Allah hanya Allah yang Esa. InsyaAllah, kita jaga jangan terpesong.
Jangan terlari akidah kita. InsyaAllah kalau kita jaga, Allah akan pelihara kita sehingga ke hari akhirat. Dan kita akan dapat kembali ke tempat asal kita dengan sangat mudah, dengan selamat dan lancar, insyaAllah. Okey, selain tu, macam mana cara untuk kita kembali ke tempat asal kita? Adalah dengan kita berbuat baik kepada manusia dan memudahkan urusan setiap orang. Kalau ada orang berhajat dengan kita nakkan sesuatu, cubalah kita tunaikan hajat seseorang. Sebabnya Allah telah berjanji barang siapa yang memudahkan urusan hidup orang lain, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan dia. Contohlah, tiba-tiba kita ada kawan kita yang dalam kesusahan, tak cukup duit nak beli pampers dan susu anak. Apalah salahnya kita hulurkan sedikit bantuan. Kawan yang memang kita dah kenal dari kecil, yang memang kita dah tahu budi bicara dia, kita dah tahu akhlak dia macam mana. So, kita bantu dan ringankan bebanan dia. Kita ringankan, bagi apa yang kita ada dekat tangan, insya-Allah semoga Allah lipat kali gandakan segala sedekah dan jariah kita sebab kita care dengan kawan kita yang dalam kesusahan tersebut. Dan Allah suruh kita, pilihlah sahabat syurga yang boleh membawa kita sama-sama ke arah kebaikan. Pilihlah circle kita, berkawan dengan orang yang baik-baik, berkawan dengan orang yang boleh memberi kita nasihat, yang boleh memberi kita kebaikan. Kalau kita berpesan, mereka akan ikut dan insya-Allah inilah menjadi titik kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik setiap hari. Ada yang sokong, ada yang support, ada yang sentiasa mendoakan. Inilah yang Islam ajar. Jangan ada rasa iri hati, jangan bermusuh-musuhan. Bersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Jangan iri hati. Orang lain lebih sikit je kita dah rasa tak suka. Kita dah rasa tak senang hati. So, itu tandanya hati kita masih kotor. Hati kita masih berpenyakit. Kita tak suka tengok kebahagiaan orang lain. Kita tak suka tengok kejayaan orang lain. So, pilihlah circle yang terindah. Pilihlah circle yang positif. Di mana setiap hari akan mengingatkan kita dengan Allah. Inilah circle yang terbaik. Bukanlah circle yang selalu membawang. Bukanlah circle yang selalu bercakap negatif, suka mengumpat sana sini. So, pilihlah circle yang terindah. Yang mana circle yang selalu ajak kita tadarus Al-Quran sama-sama. Circle yang selalu ajak kita berdakwah bersama-sama. Takkan tinggalkan, takkan lepaskan tangan antara satu sama lain. Di mana kalau kawan kita dalam kesulitan, kawan kita buat silap, kita tegur dan dia terima dengan mudah. Sebabnya kita satu kapal. Kita satu medan dakwah di mana kita nak teruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Kita nak rebut kasih sayang Allah untuk kita kembali ke tempat asal kita dengan selamat. So, kita sendiri yang tentukan. Kita sendiri yang pilih dan kita sendiri yang tentukan macam mana kejayaan yang kita nak di hari akhirat. Kita yang design kita punya rumah di akhirat nanti. Tetapi ramai orang pada hari ni, dia cuma risaukan design rumah dia dekat dunia. Dia tak risau langsung design rumah dia dekat akhirat nanti. Macam mana amal dia, macam mana saham dia, saham akhirat dia, pahala yang dia nak bawa nanti, dia tak heran langsung. So, jaga jangan sampai Allah murka dekat kita. Jadilah insan yang sentiasa bersyukur. Jadilah insan yang sentiasa berterima kasih kepada Allah. Dan yakinlah bahawa rezeki kita takkan pernah berkurang sedikit pun. Kalau Allah dah tetapkan rezeki kita sekian, so kita tak ada upaya langsung nak menidakkan rezeki Allah tersebut. Cuma tugas kita adalah memohon dan menadah tangan kepada Allah supaya terus sujud dan terus sentiasa beriman kepada Allah. Inilah sebaik-baik manusia. Manusia yang sentiasa nak upgrade ilmu, iman dan amal dia semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dia nak kembali ke tempat asal dia dengan sangat baik, dengan sangat mudah, dengan sangat lancar. Kalau boleh kita minta dengan Allah dalam doa kita, Ya Allah, terima kasih kerana memberikan aku masuk ke syurga tanpa hisap. So, kita ulang-ulang doa yang sama setiap hari. Sebabnya
apa yang kita ucapkan setiap hari ni akan Allah makbulkan dan akan Allah perkenankan tepat pada masanya. Takkan kurang walau sesaat, takkan terlebih walau sesaat. Allah Maha mengetahui, Allah adalah sebaik-baik perancang. So yakinlah, hanya dengan kuasa Allah dapat mengubah segala isi alam ini. Kalau Allah kata jadi, maka jadilah, kun fayakun. So kita dekat sini, tugas kita kumpul saham akhirat kita, kumpul bekalan kita banyak-banyak, kumpul pahala kita banyak-banyak. Sebabnya dalam hadis pun ada menyebut 3 perkara yang akan kita bawa hingga ke hari akhirat, pahalanya tak akan putus-putus, iaitu yang pertama, doa anak soleh dan solehah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita nak sebarkan. Dan yang ketiga adalah sedekah amal jariah kita. So kalau kita ada tiga kriteria ni, so sangat beruntunglah kita, sangat bertuahnya kita dapat kebaikan dan pahala yang tak putus-putus. Walau orangnya telah meninggal dunia, pahala akan tetap mengalir. Inilah kelebihan kalau kita jaga 3 aspek penting ni. So kita titipkan dan terapkan dalam jiwa anak kita supaya berpegang kepada perkara-perkara ini juga. Jaga rukun Islam, jaga rukun iman kita macam mana supaya kita tak jauh terpesong daripada Allah. Kita sentiasa ingat bahawa kita Allah hidupkan hari ini adalah untuk berbakti kepada ummah, untuk jaga agama Allah, untuk kembali ke tempat asal kita dengan sangat mudah dan lancar, insya-Allah. So inilah dia tajuk hari ni, tempat asal kita. Kalau kita dengar mula-mula, apa benda tempat asal ni? Adakah rumah banglo yang kita nak bina? Adakah rumah flat yang kita duduk sekarang? Tak. Tempat asal kita, tempat asal semua manusia pada akhirnya ialah di hari akhirat nanti adalah syurga. Semua orang akan masuk syurga, cuma cepat atau lambat bergantung kepada amal kebajikan masing-masing, bergantung kepada dosa yang dipikul masing-masing. Selagi dosa tidak dihapuskan dan kita akan ditimbang amal kebajikan kita hari akhirat nanti, semuanya akan ditimbang, tak ada satu pun yang terkurang. Allah akan cek macam mana solat kita, macam mana puasa kita, macam mana zakat kita, sedekah kita, atau adakah kita menjadi manusia yang muflis di hari akhirat nanti. So tak naklah kita rugi di hari akhirat. Pahala kita di dunia ni habis sebab kita mengata, mengumpat orang. So dekat hari akhirat nanti, kita akan jadi orang yang muflis di akhirat. Kerana pahala kita sebab kita solat, pahala kita sebab kita puasa telah habis. Habis telah diberikan kepada orang yang kita umpat, orang yang kita zalimi, orang yang kita ejek. So rugi tak? Pahala kita setiap hari kita solat tu habis begitu sahaja. Tak ada apa lagi yang kita nak bawa dekat akhirat nanti. Kita tak sedar. Sedar-sedar je tabung jariah kita tu tak penuh-penuh dan semakin kosong sebab pahala kita telah habis diberikan kepada orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti. So hati-hati, jaga kita punya attitude, jaga kita punya perangai. Jangan ada sifat-sifat negatif dalam diri kita. Kalau ada, buang jauh-jauh. InsyaAllah kita nak raih kasih sayang Allah. Kita nak masuk ke tempat asal kita dengan selamat, insyaAllah. Okey, semoga bermanfaat sharing Solehah hari ini. Solehah doakan agar anda berjaya, kaya dunia akhirat. Dan semoga poin-poin hari ini dapat membuka dan menyedarkan kita punya hati bahawa hari ini kita nak buat jadi lebih baik, nak istiqomah beramal sebab nak masuk syurga. Itu adalah matlamat akhir kita. So jangan lari, jangan terpesong, jangan hilang arah kita. Kalau kita memang nawaitu nak jaga Allah, nak jaga, nak masuk syurga dengan sangat mudah, so kita fokus pada titik pengakhiran yang kita nak capai nanti, insya-Allah. Okey, Solehah sudahi live pada hari ini. Solehah pun ada seminar lepas ni, seminar Z2M, ada sambungan sesi petang pula. So sebab tu Solehah buat live awal. Solehah buat live awal sebelum pukul 2 sebab kejap lagi sekarang ni Solehah akan bersambung terus kepada sesi online seminar. Okey. Terima kasih kepada semua yang bagi hadiah kat Solehah. Banyak sangat surprise hari ni. Lepas seorang-seorang, hari ni dah 3-4
delivery dah sampai dekat Soleha. Belum masuk hadiah yang dipostkan pun banyak juga. Dari minggu lepas Soleha dah terima banyak sangat hadiah. Terima kasih. Terima kasih sebab sayang Soleha. Terima kasih sebab sentiasa doakan Soleha. Okey, Soleha doakan anda kaya berjaya dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.